can't stay. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami dalam sebuah rancangan Bual Bicara yang akan menemani anda setiap malam minggu. Anda bersama kami dalam The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Semestinya anda ditemani kami berdua sehingga penghujung rancangan. Rancangan ini diterbitkan oleh Vix Properties Sdn Bhd. Anda bersama saya Farhana Fauzi dan rakan saya Nadia Aziz. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, melekat je dekat depan skrin tu sebab anda akan ditemani kami berdua lah. Betul tu Nadia. Okey Nadia, kalau Nadia perasan kan baru-baru ni tular tentang sebuah drama yang tajuk Rahimah Tanpa Rahim. Perasan tak? Okey, drama ni mengisahkan seorang wanita yang dilahirkan tanpa rahim. Okey, tapi baru je melaporkan viral dia beberapa minggu yang lepas lah. Okey, tapi hari ini kita bukan nak kupas tentang drama tu. Kita nak membincangkan isu tentang wanita tanpa rahim. Mungkin isu ni agak sensitif tapi kita cuba untuk membincangkan selepas ini. Okey, tapi kalau anda nak tahu apa tu wanita yang tanpa rahim ni, kalau dalam bahasa kesihatan dia kita panggil sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser ataupun singkatan dia MRKH. Sindrom ini sebenarnya Farhana memang amat jarang sekali dibincangkan dalam kalangan masyarakat kita kerana orang rasa sindrom ni macam tabu ataupun aib lah bagi setengah orang sebab berkaitan dengan perempuan kan. Tapi hari ni saya yakin orang sekarang, masyarakat sekarang dah lebih terbuka dan lebih menerima untuk mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam. Jadi hari ini kita bawakan tetamu yang istimewa yang mengalami sindrom ini sendiri untuk berkongsi dan berkongsi pengalaman beliau dan berkongsi sedikitlah info tentang MRKH ni. Betul tu. Okey, saya rasa kita sebagai wanita pun perlu ambil tahu pasal benda ni. Sebab kadang kita tak sedar ada insan-insan sekeliling kita yang mengidap sindrom ni. Kan ada? Betul tu. Okey Farhana, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, sebelum kita jemput tetamu kita masuk, kita nak tunjuk sikit. Ini part paling best sebab kita dapat sponsor. So, kita nak beritahu siapa? Kasut kita hari ini ditaja oleh Zika Rizka. Kita tunjuk sikit. Lagi pula. Nak ke mana? Nak ke mana Syed? Cantik. Memang sangat cantik. Nampak tak? Kamera boleh zoom? Jangan zoom lama-lama. Nadia nak tahu, saya adalah pengguna setia Rizka ni. Dah banyak pasang dah, kalau nak tahu memang saya beli. Sebab saya memang pasang tu? dah lebih kurang 6 pasang. 6 pasang? Ya, memang sebab saya suka dia punya design, dia punya corak dia, memang colour dia memang sangat cantik dan yang penting selesa. Selesa sangat. Agak selesa, betul tu. Sebab dia macam lembut. Lembut. Okey, kalau anda berminat untuk mendapatkan kasut koleksi terbaru daripada Rizka, ni tak lama lagi nak raya kan? Macam mana nak dapatkan? Macam mana? Boleh terus pergi ke Facebook page Zika Rizka ataupun Instagram Style by Rizka. Betul. Maafkan saya, Style by Zika. Okey, betul tu. So nak pakai raya pun boleh, nak bergaya pun boleh. Kita pun bolehlah melarang nanti dengan kasut ni. Betul. Okey. Satu lagi Farhana. Hari ni perut kita terisi dengan juadah yang enak. Bukannya kasut je, makanan pun. Perut sikit. Kamu perut. Okey, terima kasih kepada Dapok Bujang. Dapok Bujang kerana menaja makanan untuk kami semua di The VP Show. Betul. Macam biasa, kalau nak tengok more menu yang menarik, boleh check dia punya IG dan Facebook page mereka, Dapok Bujang. Eja betul-betul DAPOQ, Dapok Bujang. Yang special dia Ramadan ni, mereka ada sediakan set talam. Kena dapatkan, kena check, kena pay, kena try. Nanti boleh check sendiri diorang punya Facebook page dan juga IG. Okey Farhana, sebelum kita nak panggil tetamu kita masuk, jom kita dengar dulu. Jom kita tengok Vicky dari Rumah Fakta nak berkongsi tentang sindrom MRKH. Okay Vicky, over to you.
kasta Hotter atau tingkatannya MRTH. Untuk pengetahuan anda, MRTH bukanlah sejenis penyakit, tetapi ia adalah sindrom yang terjadi kepada mereka yang dilahirkan tanpa rahim dan juga laluan saraf. Ia sekaligus menjadikan kehidupan golongan ini tidak seperti wanita lain, iaitu mereka tidak datang haid dan juga tidak boleh mengandung. Tahukah anda, 1 daripada 4,000 wanita di luar sana dilahirkan dengan komplikasi dan mengalami sindrom MRTH ini? Di Malaysia, kita mempunyai kumpulan sokongan untuk memberi sokongan kepada golongan ini. Mereka ialah MRTH Malaysia dan ia ditubuhkan pada tahun 2015 oleh pengasasnya Wani Ardi. Jom kembali ke studio bersama dengan tetamu kita pada hari ini untuk membincangkan dengan lebih lanjut tentang MRTH. Bye semua! Okey, kembali lagi bersama kami dalam The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Okeylah Fahana, nampaknya tetamu kita pun dah berada di studio dengan kita hari ini. Tapi sebelum tu Fahana, saya rasa kita macam ada terlupa sesuatu lah. Lupa apa tu Nadia? Kita terlupa nak minta semua mereka penonton ni stay tune sampai ke penghujung rancangan. Nak tahu kenapa kena stay tune dengan kami? Sebab kami ada hadiah untuk anda. Tapi nak tahu hadiah apa? Anda kena tunggu sehingga ke penghujung rancangan. Tapi sebelum tu, yang penting anda kena follow dan like Facebook page kami, Vix Properties, dan juga subscribe YouTube channel kami, Vix Studio. Barulah boleh dapat hadiah. Betul tu Fahana. So cepat subscribe dan like sekarang, okey? Laju-laju. Okey Fahana, seperti yang kita cakapkan di awal rancangan tadi, sebenarnya hari ini kita nak membincangkan topik yang agak berat. Topik yang agak berat dan saya rasa macam tak semua orang nak share, nak berbincang tentang topik ni sangat. Betul tu Nadia, kita akan membincangkan tentang MRKH ni, yang mana yang kita tahu wanita tanpa rahim. Okey. Dan rasanya Fahana, kita sebenarnya tidaklah begitu arif tentang topik ini. Jadi sebab itulah kita membawa tetamu kita pada hari ini, tetamu yang special. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya tetamu kita hari ini juga merupakan salah seorang keluarga di Vix Properties, iaitu Cik Nur Hazikah binti Ramlan. Selamat datang Hazikah, dan terima kasih juga sudi datang ke set kami. Terima kasih sebab menjemput saya untuk datang ke VP Show ni. Terima kasih banyak. Sihat hari ni? Sihat Alhamdulillah. Cantik sangat, nampak berseri sangat. Okeylah Fahana, sebelum ni kan macam Fahana sebutkan tadi, viral tentang satu drama tempatan yang memberi pelbagai orang kata yang menerima pelbagai persepsi daripada penonton. Ada yang macam mengkritik, ada yang mempetikai, ada yang pun menerima, ada yang macam baru tahu ada sindrom ni, macam tu kan. Jadi sebenarnya benda ni macam sedikit sebanyak actually mengguris jugalah hati golongan-golongan kecil pengidap MRTH ni. Okey, mungkin kita boleh terus tanya kepada tetamu kita Nadia. Boleh tak share pendapat Cik Hazikah tentang isu MRTH ni? Okey, ini sekadar pendapat saya lah. So waktu rahimah tanpa rahim tu dikeluarkan, dia agak kontroversi. Sebab rahimah ditajuk itu sendiri dah agak kontroversi lah. So kami yang kira community minor lagi, community MRTH ni, bila dengar rasa macam kenapa tiba macam ni kan, keluar pun tak macam ni. And kebanyakan yang feedback yang kami dapat adalah feedback yang macam memeli macam tu. So ada daripada certain daripada kami ni, mereka agak tidak terbuka, sebab mereka dalam proses lagi untuk menerima yang diri mereka ada sindrom yang macam ni. So ada certain daripada kami yang menerima dalam fasa yang cepat, ada juga yang menerima dalam fasa yang mengambil masa. So bila benda jadi macam tu, diorang macam agak down lah sebenarnya. So bila benda-benda ni jadi, kami macam saya, mungkin saya
tak terasa sangat sebab saya dah biasa dan hidup dalam keadaan yang macam ni. Cuma pada yang baru lagi, mungkin bagi mereka macam apa kita kata, diorang rasa macam malu, rasa macam terpencil, rasa malu bila masyarakat bercakap macam tu. Sebab masyarakat kita sekarang ni, bila kita cakap pasal perspektif masyarakat kita still menganggap benda ni tabu, benda ni sebagai aib. Walaupun bagi saya benda ni bukanlah aib, benda ni dilahirkan. Kami dilahirkan sebegini rupa, tak diminta pun, tapi memang dah jadi macam ni. Saya bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dekat saya. Cuma penerimaan masyarakat, penerimaan kami sendiri yang nak hidup dalam ni memerlukan masa sebenarnya. So saya just minta masyarakat di luar sana untuk menerima lah secara sedikit. Kita tak adalah cakap nak terus accept, sebab benda ni masih lagi dalam kita kata proses awareness, untuk create that awareness lah. Boleh saya tanya, sepanjang Cik Azika melalui sindrom ini, apakah reaksi yang paling teruk Cik Azika pernah terima? Reaksi yang paling teruk adalah orang kata saya menipu. Orang cakap saya menipu, padahal saya dah bagi tahu daripada awal perkenalan, daripada sebelum jadi ni sesuatu dalam perhubungan. So orang cakap, oh saya ni menipu lah, saya ni buka aib sendirilah. Bagi saya benda ni bukan aib untuk saya. Kita kena faham kenapa, mesti ada sebab kenapa Allah letak kita dalam sesuatu situasi tersebut. Kenapa kita, kenapa tak orang lain? Saya selalu terfikir, kenapa Allah letak tu kat dalam ni, kenapa tak orang lain? So that maknanya ada something yang sebenarnya Allah Ta'ala tu nak tunjuk dekat kita. Saya tak minta masyarakat di luar sana untuk menerima kami seadanya, sebab ada orang boleh menerima, ada orang tak boleh menerima. So siapalah saya untuk memaksa masyarakat di luar sana untuk menerima. Cumanya itulah saya katakan, beradanya saya di sini adalah untuk create the awareness lah. Okey, mungkin ni antara masa yang kami ambil kira untuk kami gunakan VP Show ni sebagai platform untuk berkongsi dengan Cik Azika dan tetamu semua penonton di luar sana tentang apa itu MRKH. Kita nak tahu lebih detail lah. Mungkin Cik Azika boleh cerita lebih detail lagi pasal MRKH ni untuk orang lebih jelas dan faham. Okay, MRKH ni ataupun nama penuh dia Meyer Rehabilitasi Kausterhauser. So maknanya dia adalah satu kondisi yang hanya dialami oleh orang perempuan lah. Satu situasi di mana seorang wanita tu dilahirkan tanpa rahim dan laluan faraj yang sempurna. Ada di antara kami yang tak ada rahim, tak ada laluan faraj. Ada juga di antara kami ada rahim, tapi rahim dia tak terbentuk dengan sempurna. Dan ada pun kita panggil laluan faraj tu sama ada pendek atau panjang atau normal. Dia berada dalam situasi macam tu lah. So basically perempuan yang ada MRKH ni, dia tak boleh mengandung, dia takkan period. Dia memang takkan period. Sebab saya ada juga certain dapat feedback daripada kawan-kawan saya. Dia tanya kalau dia adalah adik dia cerita kat saya, adik dia period. Dia cakap, doktor cakap rahim dia tak fully developed tapi dia still period. Kalau dia still period, dia tak fall under MRKH kan, dia fall under penyakit yang lain. Perangan yang tentang MRKH yang Cik Azika kata, setahu saya MRKH ni ada beberapa jenis. Betul. Okey, boleh tak terangkan kepada kami semua jenis MRKH ni ataupun yang Cik Azika tahulah? Okeylah, ini sekadar yang saya tahulah. So MRKH ni ada dua jenis. Yang jenis yang pertama macam saya katakan tadilah. So jenis yang kedua ni dia ada ekstra sikit. So maknanya dia dilahirkan mungkin dalam keadaan buah pinggang yang tak terbentuk dengan sempurna. Ada masalah buah pinggang lah. Ada certain tu, ada yang ada masalah jantung, ada masalah dengan tulang belakang, dan ada juga yang ada masalah dengan pendengaran. So basically perempuan yang ada MRKH ni, kita tengok dia luaran dia normal seperti perempuan-perempuan yang cantik, kira macam ada buah dada. So physically dia punya kemaluan pun sama macam perempuan yang lain, cuma dalaman dia yang mungkin tak sama dengan wanita-wanita yang lain lah. Okay, so kalau kita faham
MRKH ni bukan sahaja wanita tanpa rahim, tapi ada lagi kategori lain. Dia ada kategori yang lain juga. Okey. Sebelum kita berehat, sebenarnya saya ada lagi satu soalan untuk Syah Azika. Boleh tak Syah Azika ceritakan apa simptom-simptom yang dialami oleh orang yang mengidap MRKH dan seawal mana simptom ini boleh dikesan? Okey, simptom ni kita boleh lihat seawal pada umur 15 tahun. Kalau macam simptom ni, the main simptom utama adalah tak period. Tak ada darah haid. So mana tak pernah keluar darah haid walaupun physically ni dah cukup sempurna dah, sebab bila kita perempuan akhir balik kita dah tumbuh, dah ada buah dada, betul tak, dah tumbuh bulu hari-hari, tapi period tu tak sampai-sampai. Period tu tak datang. So kepada parents yang di luar sana, kalau ada anak perempuan yang tak datang period lagi walaupun dah form 3, dah form 4, dah form 5 kan, bolehlah cepat-cepat bawa pergi jumpa doktor, sebab the main symptom dia memang tak keluar period. Okey, nampaknya perbincangan kita ni semakin menarik dan saya rasa kita mula faham apa itu MRKH. Kan ada? Betul tu. So apa kata kita berehat sebentar dan kembali selepas ni? Okey, jom.
masih lagi bersama kami berdua dalam rancangan The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Okey Nadia, sebelum kita nak sambung lagi, kita nak bagi tahu sikit makeup kami hari ni dicantikkan oleh Merah East. Betul tu Fahana. Jadi kepada sesiapa di luar sana yang nak mencari juru solek untuk nak make up kahwin ke, nak bertunang ke, nak pergi show ke, macam kita hari ni lah, bolehlah pergi ke Instagram Painted by Merah East. Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Cik Nur Hazikah, seorang wanita yang saya rasa, bagi saya sendiri rasa kuat, dan tak semua wanita mampu nak menghadapi kalau kita mengidap sindrom MRKH ni. Betul tu. Jadi saya ada lagi soalan tentang sindrom MRKH ni. Boleh tak Cik Azika ceritakan, adakah sindrom MRKH ni boleh terjadi disebabkan faktor genetik? Okey, faktor terjadinya MRKH ni sebenarnya masih lagi dalam, kita kata masih lagi dalam perbincangan, masih lagi tengah cari apa reason dia yang menyebabkan jadinya MRKH ni. Cumanya sekarang ni masih belum ada lagi kita kata the main reason sebab berlakunya MRKH ni masih belum ada yang terbukti. Cuma sekarang ni kebanyakannya dah adalah keluar beberapa research yang mengatakan disebabkan faktor genetik, ada juga yang kata disebabkan faktor-faktor luaran, ada yang mengatakan sebab-sebab daripada faktor mutasi genetik tu sendiri daripada seorang individu, dia boleh menjadi sebab. So itu antara sebabnya lah. Cumanya sebab-sebab ni masih lagi kita kata belum boleh dibuktikan secara terperinci lagi sebenarnya. Okey, faham. Okey. Mungkin Cik Azika boleh share apakah rawatan yang untuk merawat MRKH ni dan terapi yang biasa dilakukan oleh mereka yang mengidap sindrom ni. Okey, kebiasaannya bila kita dapat tahu kita ni, nak tahu sama ada kita ni ada MRKH tak ada MRKH, macam saya, the first rawatan kita akan buat ultrasound lah. Kita akan pergi hospital, refer dekat hospital, kita akan buat ultrasound, kita akan cek darah punya juga. Ini yang saya alami lah, pengalaman saya lah. Dia cek darah, saya pernah juga makan pil hormon, doktor pernah bagi. Sebab time tu MRKH ni tak tahu lagi waktu zaman tahun 2010 macam tu. Orang tak aware lagi pasal benda ni, dan kebanyakan orang pun tak tahu lagi pasal MRKH. So rawatan-rawatan tu sebenarnya tak penting pun. Ambil darah ke, kita makan pil hormon tu semua tak perlu. Sebenarnya just untuk detect, kita just perlu buat ultrasound, and then doktor akan proceed dengan MRI lah. Untuk kita check lah sama ada rahim tu betul ada ke tidak. Sebab bila kita buat ultrasound, dia kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak, dia macam susah sikit nak cari. Tapi bila kita buat MRI, so kita akan nampak secara jelas apa yang ada dalam badan kita lah. So basically lepas kita buat MRI ni, doktor akan check juga kita punya genetik tau, genetik kita betul ke tidak. Sebab ada certain manusia dilahirkan dia physically nampak perempuan tapi dia sebenarnya lelaki. Sebab bila kita masuk dalam bidang perawatan macam ni, dia ada banyak sebab. So bila kalau kita tengok senang MRKH ni, basically dia adalah perempuan lah, cuma dilahirkan tanpa rahim sajalah. So bila and then the next thing, bila doktor dah check, doktor akan tahu tau sama ada kita ni ada laluan faraj ataupun tidak. So basically kalau perempuan yang tak ada laluan faraj ni, laluan period tu dia tak ada ataupun mungkin pendek, so doktor akan suggest kita untuk lakukan satu rawatan kita panggil dilation. So dia reconstruct balik. Dilation maknanya dia reconstruct, maknanya kita buat laluan tu. So dia macam ada satu alat tu kita panggil dilator. So doktor akan suggest lah untuk kita buat satu hari dalam 40 minit ke, sejam ke, kita masukkan dekat kita punya laluan bawah tu. So dalam tempoh, dia depends juga pada certain individu. Ada yang dalam tempoh 3-4 bulan, ada yang tempoh 6 bulan. So depends lah bila ikut kerajinan kita lah. So kalau kita rajin nak buat hari-hari, so maknanya laluan tu akan jadi makin dalam lah, makin panjang dan juga dalam lah macam tu. So basically
rawatan dilation ni sangat perlu bila mana seorang MRKH ni, perempuan yang ada MRKH ni dia nak kahwin kan. Bila dia dah nak kahwin, so dia perlu menjalani rawatan kita panggil rawatan dilation ni. Tapi ada juga di antara kami yang tak nak buat dilation, dia tak nak dilate, so dia boleh proceed dengan pembedahan jugalah. So pembedahan pun ada few pembedahan yang doktor boleh buat kan untuk kita create kandungan tu juga. Untuk soalan seterusnya, ada tak cara atau kaedah rawatan yang membolehkan seseorang yang mengidap sindrom MRKH ni untuk kembali mempunyai rahim ataupun mengandung? Okey, soalan ni boleh katakan menarik juga sebenarnya. Sebab sekarang ni kalau ikutkan under HUKM, PPUKM, kita ada satu dalam proses lah kita kata untuk mengadakan transplant rahim, which is kita ambil transplant rahim. So transplant rahim ni kalau ikut asalnya katanya ambil rahim ibu kita yang dah menopause masuk dalam kita. So lepas tu dia akan menjalani rawatan IVF, sebab kita tak boleh pirit sebagai kan. So rawatan IVF tu pun akan menyusul sama jugalah. Cuma sekarang ni dekat Malaysia rawatan ni belum ada lagi. Kita dalam proses sebenarnya, dalam proses untuk ni. Cuma sekarang ni pun kita still lagi dalam proses untuk mendapatkan fatwa. Sebab ada juga, sebab benda ni selagi tak ada, kita kata tak ada keperluan, fatwa tak membenarkan lah, lebih kurang macam tu. So bila nanti mungkin another 10 years, 10 tahun akan datang, mungkin dia akan bagi saya, bila fatwa membenarkan, bila dah ada keperluan, bila teknologi ni dah masuk dalam Malaysia, insya-Allah mungkin wanita-wanita selain daripada wanita yang ada MRKH kan, ada juga serta wanita yang dibuang rahim, mungkin boleh menjalani rawatan ni, dan insya-Allah mungkin satu hari nanti mereka yang tak ada rahim, mereka yang rahim kena buang, so ada peluang untuk mendapatkan cahaya mata dan zuriat sendiri juga. Cuma sekarang ni rawatan ni ada tapi dekat luar negara, macam dekat US, dekat Jerman, dekat China kan, dekat New Zealand, kat situ adalah. Itu antara negara-negara yang sekarang ni masih ada teknologi juga. Cuma chances dia tu saya tak berapa nak pasti lah. Okey, saya rasa isu ni makin hangat dibincangkan. Kita nak redakan sikit dulu, sekejap lagi kita sambung balik. Okey, kita terus bersama Kak Pora dalam Kamus Utara. Kak Pora, over to you. Hai semua, kembali lagi bersama dengan Kak Pora dalam Kamus Utara. Okey, hari ni Kak Pora nak share dengan hampa semua dengan satu perkataan baru yang mungkin ada yang tak pernah dengar ni. Perkataannya adalah tertomoy. Tertomoy. Apa tu tertomoy? Okey, tertomoy ni bermaksud tersungkur ataupun terjatuh ataupun terpelecuk. Jom Kak Pora share dengan hampa ayat dia. Ni Abu jalan elok sikit, lagi tertomoy lagi bang hantar. Itu saja ayat yang Kak Pora boleh bagi. Kalau anda ada ayat lain yang nak kongsikan dengan Kak Pora, boleh komen dekat bawah. Nanti Kak Pora baca, okey? Bye semua. Tu je Kak Pora bukan boleh bagi can, macam nak overshadow je. Kan, tak apalah. Sesekali kita bagi cat ke dia. Okeylah, kita masih lagi bersama dengan Cik Hazikah kita di studio. Okey Cik Hazikah, untuk soalan seterusnya saya nak tanyalah, apakah yang perlu dilakukan oleh mereka yang mempunyai sindrom MRKH ni sebagai persediaan, especially mereka yang mempunyai keinginan untuk berkahwin, mungkin dari segi fizikal, mental, emosi. Boleh Cik Hazikah huraikan? Okey, untuk keadaan yang Fudus yang memang ada alami keadaan MRKH ni lah. So kebanyakan daripada kami ni kalau tak tahu, which is kita akan refer dengan doktor kan. Kita ada juga presiden kita, which is Kak Wani, presiden pada MRKH Malaysia.
Kak Wani ni dia suka jadi advice pada kami tau. Sebab dalam komuniti kami ni kita ada lebih kurang dalam 200 individu yang memang dah di-detect ada penyakit pula, ada kondisi yang macam kami, macam saya ni, MRKH ni. Kebanyakannya ada di antara mereka yang memang tak nak lagi masuk dalam grup WhatsApp, tak nak lagi join dalam kita punya grup. Sebabkan macam saya kata pada awal tadi lah, keadaan yang masih lagi dalam proses untuk menerima siapa diri dia. So bila dah keadaan macam tu, usually kebanyakan daripada kami ni, dia akan rasa terpencil, dia akan rasa macam betul ke aku ni, boleh ke nak kahwin macam tu. Ada juga yang di antara kami yang dah kahwin 10 tahun, bahagia, ada anak kan. So basically apa yang bahkan saya kongsikan ni adalah pengalaman yang saya share daripada mereka lah. So basically kalau ada di antara kami ni nak kahwin, dah jumpa jodoh, dah jumpa pasangan, kita kena berterus terang sebenarnya. Sebab kita tak nak nanti kita yang dikira menipu kan. Macam saya, situasi saya pun, saya dah cakap pun ada orang cakap kita menipu, betul tak? So penting sebenarnya untuk kita bagi tahu kepada bakal suami, bakal tunang, ataupun siapa pasangan kita sekarang, kondisi kita sebelum kita masuk ke alam perkahwinan sebenarnya. Penting sebab lagi satu, bila kita kata pasal perkahwinan, of course setiap perkahwinan tu kita nakkan cahaya mata. So kita ni antara perempuan yang bagi saya susah ni. Dia macam sedikit orang kata macam mustahil lah orang kata nak bagi anak. So bila kita berterus terang dengan orang tu, sama ada orang tu nak terima atau tak terima, itu kita kata dah akan bercerita lah. Dia nak terima, dia terima, tak nak sudah. Kalau tak nak, kita move on je lah kan. But at least bila kita bagi tahu, dia tak ada nak claim cakap kita ni menipu. Kita tak nak nanti end up dia akan menjadi satu masalah dalam rumah tangga. So penting sebenarnya untuk kita bagi tahu pasangan kita keadaan diri kita ni. Macam tu. And then kalau dari segi preparation ni pula, selain daripada bagi tahu pada pasangan, kita sebenarnya kena apa tu orang kata, macam saya cakap lah, lakukan rawatan dilation tu. Penting sebenarnya so that hubungan suami isteri tu terjagalah dari segi maaf saya kata dari segi hubungan seks tu terjaga. Macam tu, maknanya benda tu kena dilakukan sebelum masuk ke alam perkahwinan. Sebab ada di antara yang kes-kes, ada juga yang bercerai disebabkan isu-isu yang macam ni. So kita tak nanti end up, dia akan menjadi satu isu lah, isu yang boleh katakan agak besar juga lah sebenarnya. Okey, Cik Azika, untuk rawatan yang Cik Azika sebut tadi, dilation tu, agaknya berapa bulan sebelum berkahwin seorang tu patut dah start buat dilation tu? Kalau ikutkan apa yang doktor kata, dia kena at least 6 bulan sebelum kahwin lah. Tapi saya suka macam kalau boleh awalkan lagi lah rawatan tu. Sebab depends juga, ada certain daripada kita kerja penat tau. Kita macam kerja nanti balik malam, kemudian malam tu dah badan dah penat, nak dalik pun kadang tak laratnya, nak tidur lah semua bagai lah. So dia kadang-kadang kita punya aktiviti harian pun boleh menjadi macam pahala untuk kita juga sebenarnya. So ada baiknya kalau kita bila dah contoh dah ada pasangan kita kata boyfriend lah, dah ada boyfriend, kita dah tahu, dia dah tahu kondisi kita, cakap dia dah menerima semua bagai, start terus buat rawatan tu, tak ada masalah pun. Anda kata kalau tak jadi kahwin sekali pun, benda tu kira macam untuk diri dia, untuk diri kita juga. Dia tak rugi apa pun sebenarnya. Mana tahu kok jumpa jodoh yang lain kan. Kita tak tahu siapa jodoh kita tau. Lebih kepada untuk diri sendiri. Ya, tahu lebih untuk status diri, keadaan diri Ya sendiri. betul. Sebab ada juga yang bila dia dapat tahu dia ada MRKH yang seawal umur 15, dia orang ada juga yang dah start dilate kan. So bila dia maknanya dia dilate bukannya hari-hari dia dilate, tak, kadang seminggu sekali macam tu. Tapi ada juga yang ambil masa bertahun-tahun, tapi kira macam bila dia buat awal, so bila dia kahwin, benda tak jadi masalah. Okey. Saya rasa ada soalan yang terakhir, tapi soalan ni agak sensitif. Saya minta maaf sebelum saya bertanya. Okey, tadi Hazika ada sebut tentang Presiden Persatuan MRKH ni kan, Kak Wani Ardi, betul? Okey. Saya pernah tengok dia punya statement, dia ada keluarkan statement tentang lelaki nak mencari wanita yang MRKH ni sebab orang cakap nak lepaskan nafsu.
Nak tanyakan pendapat Cik Azika. Pendapat saya lah, ini dia more to personal lah. Saya nak katakan lelaki-lelaki yang datang untuk mengambil kesempatan ni ada juga sebenarnya. Cuma kita je lah yang nak kena apa tu orang kata, Tapis. betul, tapis. Kita lah nak kena tapis kan benda-benda macam ni. Sebab kalau kata buat segi agama sekali pun, kalau lelaki-lelaki macam ni datang dalam hidup kita pun kena tapis pun sebenarnya kan. Sebab ini berkaitan dengan maruah kita. Sama ada kita ada MRKH ke tak ada MRKH pun, bagi saya once kita adalah perempuan yang beragama Islam, wajib untuk kita pertahankan kita punya maruah diri. Dan bukannya simply kita boleh, maknanya orang boleh datang, orang cakap one night stand dan semua bagai benda macam tu sebenarnya wujud. So kita ni yang sebenarnya nak kena mempertahankan diri kita sendiri. Lelaki macam tu kalau saya, maaf saya katakan, bukan tak ada. Mungkin saya pun tak sure lah dia minoriti ke majoriti ke, kita tak tahu. Tapi orang macam tu wujud pun sebenarnya. Memang ada di antara kami yang tiba datang cakap nak kahwin lah, sebab yelah untuk semata-mata untuk apa kita kata, melampiaskan nafsu macam tu. So sorry lah kalau statement saya ni agak kasar tapi benda macam tu wujud lah. Cuma kita sendiri, bagi saya, pendapat saya, kita sendiri yang kena jaga maruah kita. Kita sendiri yang nak kena pertahankan maruah kita. Jangan simply senang-senang nak bagi dekat orang lelaki selagi mana kita ni tak ada hubungan yang halal. Macam tu. Okey, mungkin Cik Azika ada sepatah dua kata untuk mereka yang sama mengidap macam Cik Azika. Okey, sebenarnya lah kan, saya kalau kata kita cakap pasal MRKH ni, saya tak suka sangat nak dengar orang cakap MRKH ni adalah sejenis penyakit. Saya suka kalau kita katakan benda ni adalah satu kondisi. Sebab kami dilahirkan dengan kondisi yang macam ni sebenarnya. Kita tak minta tapi memang dah Allah takdirkan. So kita kena redha, dan mesti ada sebab kenapa Allah bagi semua benda ni kat kita. Okey, saya tahu dekat ada certain daripada kami yang macam menerima, ada certain daripada kami macam masa ada proses. Benda tu bagi saya tak apalah, itu take time untuk mereka. Sebab kita ni pun kalau something jadi dekat kita, kita ada masalah, kita ada dugaan pun, kita macam ambil masa untuk menerima masalah tu kan. Kita pun macam kalau ada masalah pun kita macam okay, tak apa, aku nak take time ni nak perbetulkan, nak selesaikan masalah. So benda tu terpulang pada individu lah. Cuma saya nak promote sikit boleh tak? Select sikit dia. Okay, kita ada juga Facebook dan juga kita punya IG. So for those yang nak kita kata yang nak info pasal MRKH, nak tahu lebih lanjut MRKH tu macam mana, so boleh join, boleh follow kita punya IG MRKH.Malaysia dan kita punya Facebook MRKH Malaysia lah. So dari situ kita akan update hari-hari apa itu MRKH kan, macam mana cara rawatan kan. Kita ada juga macam hari tu kita ada selitkan satu gambar keadaan di mana ada adalah pelbagai gambar kat situ diselitkan, ni MRKH macam ni MRKH juga, yang ni pun MRKH juga. So segala informasi boleh check kita punya IG, boleh check kita punya Facebook, dan insyaAllah dari situ mungkin kita boleh tahu lebih lanjut, dan insyaAllah mungkin kita masyarakat kita akan lagi terbuka untuk menerima benda-benda baru macam ni. Nampaknya Farhana banyak juga info yang kita dapat hari ini. Betul tu Nadia. Kami nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Azika sebab sudi di interview di Temu Bual kami dan terbuka untuk membincangkan topik yang saya rasa agak sensitif lah. Tak semua yang nak share pasal benda ni kan. Okey, betul tu. Tapi sebelum kita benarkan Cik Azika kita diberedar, kita ada sedikit cenderamata lah untuk diberikan kepada Cik Azika. Terima kasih sudah datang ke set kami. Terima kasih sebab menjemput saya. Sudi orang kata berkongsi tentang isu yang memang rasa sensitif lah untuk kita bincangkan kan. yang meluangkan masa datang hari ni lah. Terima kasih sebab menjemput saya. So hopefully apa yang kita bincang pada hari ini akan menjadi satu titik tolak permulaan yang baik lah, menjadi asbab kepada kebaikan insyaAllah. Okay. So kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini.
Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Queen's Property under Vix Property Sdn Bhd. Sekarang kami berada di Kangar Jaya yang mana akan menjadi one stop center di negeri Perlis. Di sini terdapat pelbagai jenis lot kedai yang boleh disewa dan juga dibeli. Saya Suhaini. Saya Farhana. Untuk makluman anda, Kangar Jaya bakal menjadi nadi pembangunan di Perlis, berada di lokasi yang sangat-sangat strategik, berhadapan dengan jalan utama Kangar Alostar, berhadapan juga dengan IPK Perlis, bersebelahan dengan exit highway Kuala Perlis Changlun. Dan untuk makluman anda, di belakang saya bakal beroperasi Starbucks yang akan menjadi tempat tumpuan orang ramai. Bersebelahan dengan Starbucks, kita akan ada juga sebuah pasaraya yang akan menjadi kunjungan semua orang. Saya Eno Zuniza. Untuk anda di luar sana yang memiliki perniagaan seperti gadget, kedai makan dan lain-lain, di sinilah tempat yang sesuai. Dan jika anda berminat, boleh hubungi kami di page Facebook Queen Properties dan hubungi nombor yang tertera. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami dalam The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Okey Nadia, hari ni nak promote apa pula? Dah tanya tu nak tanya, Farhana suka tak makan ayam penyet? Wih, favourite tu. Kalau dapat sambal sedap. Okey, kalau kata suka makan ayam penyet, produk hari ni yang kita nak promote ni mesti Farhana suka gila lah. Produk apa tu? Okey, memperkenalkan sambal ayam penyet. Sambal ayam penyet, sambal propa daripada Mak Germs. Kalau tengok apa yang kami pegang lagi adalah packaging terbaru. Dah botol kaca. Packaging baru, punya lama. Tapi sama lah kan dia punya ni? Sama je, botol je lain. Botol je lain. Sedap botol dah upgrade. Okey, dia boleh buat stok ni. Betul tu. So macam tak lama lagi nak puasa kan. Benda senang. Masak nasi panas-panas, goreng telur sebiji. Sedap. Letak sampai. Memang sedap. Boleh bertambah nasi ni. Tambah-tambah yang bujang macam saya. Kan? Promote diri pula. Tambah-tambah yang bujang macam saya. Dah gila nak benda cepat. Okey Nadia, macam mana nak dapatkan sambal ni? Okey, senang je. Hanya perlu terus WhatsApp founder dia, Encik Izham, di talian 011 284 64056. Okay, saya ulang lagi sekali. Encik Izham 011 284 64056. Daripada boleh COD sekitar Sungai Petani. Habis kalau kat area lain macam mana? Kalau di area Alostar sebenarnya kita ada ejen juga. Itu melalui Facebook Dapok Bujang. Dapok Bujang tadi kita dah sebut. Share tadi. Facebook Dapok Bujang yang tajam kita punya makanan ni. Betul. DAPOQ. Dapok. Dapok Bujang, BUJANG. Bujang ke? Di nombor telefon 011 231 10313. Diulang 011 231 10313. So siapa yang nak cepat-cepat kontak mereka. Sagi kita pun kena masak. Betul. Kita sama. Sedap ni. Jom main makan. Okey Nadia, hari ini sangat special, sangat istimewa sebab kita diberi mandat untuk menyampaikan anugerah kepada top 2 achievers Vix Property Sdn Bhd untuk bulan Januari 2021. Betul tu, dah rasa tak vibes je lain kan? Aura. Mak tahu Februari Farhana pula, saya pula kan? InsyaAllah. Kita dapat yang terbaik. Okay, berada di studio bersama kami hari ini adalah tempat pertama dan tempat kedua Encik Izhar dan juga Miss Mali. Okey, sebelum tu kita bagi anugerah trofi yang diorang menang. Cepat. Lain macam bagi ni. Okey. Ni untuk Cik Zahar. Bagi Cik Zahar. Encik Izhar, Tanya. Terima kasih. Okey, satu lagi untuk Miss Mali. Tahniah untuk Miss Mali. Right. Okey. So, cepat ya. Nak
berjalan. Okey Nadia, hari ni kita ada champion kita kat sini, Cik Izhar, dan sekuntum bunga Vix Properties iaitu Miss Mali, atau kita lebih mesra dengan panggilan Miss Mali lah. Selamat datang Cik Izzah, Miss Mali. Okey Miss Mali, mungkin kita terus pada soalan kita nak tanya, mungkin Miss Mali kongsikan sedikit resipi kejayaan Miss Mali mendapat tempat kedua dalam Top Achiever untuk bulan Januari 2021 ni. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih sebab jemput saya datang pada hari ini. So dekat rancangan The BP Show. Ya. Okey. Bukan sekadar sembang tanah. Sorry. Okey. Dia punya resepinya mudah saja. So kita melakukan langkah berterusan. Maksudnya konsisten, berterusan, dan kita mesti ada target. Bila ada target, kita harus konsisten. Bila konsisten, kita akan dapat achieve apa yang kita target, apa yang kita dah konsisten. Okey. Lagi mungkin ada cara lain yang Miss Mali buat untuk Okey, satu lagi bila kita berurusan dengan klien, okey, kita haruslah transparent. So terangkan apa yang sebenarnya yang tepat dan betul maklumat kepada klien kita mengenai hak tanah yang kita wawarkan untuk klien. Itu tips daripada Miss Mali. Kena ambil tu. Okey Nadia. Okey, bersama kita juga Encik Izzah. Dan untuk pengetahuan semua penonton, sebenarnya Encik Izzah ni merupakan penasihat kita bagi ejen-ejen di negeri Perlis. Betul tu Nadia. Jom kita korek rahsia daripada Cik Izhar. Senyum orangnya. Okey, Encik Izzah, tahniah diucapkan atas kejayaan. Mungkin Encik Izzah sendiri boleh juga kongsikan Encik Izzah punya resepi, tips yang membuatkan Encik Izzah menjadi champion benda ni. Okay, terima kasih juga macam Miss Mali pasal jemput saya untuk VP Show, bukan sekadar sembang harta tanah. Ya. Macam mana yang dikongsi oleh Miss Mali tadi, konsistensi, transparansi dan ada strategi, itu yang penting. Sebab kalau saya nak kongsi pengalaman, kerana saya pun masih baru, tak sampai lagi 2 tahun, tak sampai 1,5 tahun. Tapi saya percaya setiap kerja yang kita buat dengan passion, dengan minat, kemudian kita tekun dan kita bersungguh-sungguh, itu ialah resipi kejayaan. Strategi kena ada dan kena buat sesuatu yang luar biasa. Maksudnya kalau kita nak dapatkan keputusan yang berlainan, kita mestilah buat cara yang berlainan. If you want to get a different result, you need to do a different things. Maksudnya kalau kita duplicate apa yang biasanya dibuat, kita akan dapat biasa-biasa. Tapi kalau kita buat secara luar biasa, kita akan dapat result yang luar biasa. Ini sesuai juga kalau kita nak gunakan perkataan think out of the box. Barulah jadi luar biasa, lain daripada orang lain. Nampak anak didik. Kalau tak tahu, Cik Izzah ni juga merangkap bos kami dekat Perlis. Okey, kita terus kepada Miss Mali. Boleh tak Miss Mali ceritakan bagaimana kita nak kekalkan momentum dalam bidang hartanah ni? Okey, thank you. Okey, terlebih dahulu untuk cakap pasal kekalkan momentum, satu tu kita harus buat perkara biasa menjadi luar biasa macam Cik Izzah kongsikan sebelum tadi. Dan untuk starting tu, untuk kita mesti ada list to do. Apa yang kita nak buat untuk keesokan hari, kita punya list, kita kena senaraikan apa yang kita nak buat. Okey. Lepas tu kita kena dapat buat benda yang penting dahulu, yang urgent dahulu. Okey. Sebab yang ni kita berkomunikasi dengan klien, dengan pelanggan kita. So kita kena memberikan servis yang terbaik untuk kita punya klien mengenai perkhidmatan kita dalam hartanah lah. Okey. Selain itu, sikap kita pun harus memainkan peranan yang penting lah. Sikap kita haruslah ikhlas, amanah
Dan macam saya bagi tahu tadi, transparent. Sebab kita So kita tak boleh selindung lah daripada lain kan. Ya, so you kena bagi maklumat yang betul dan tepat kepada klien anda. Sebab kita bila kita ada satu klien, at least the future klien ni akan jadi repeat klien kepada kita juga, dan dia akan recommend kepada kawan-kawan ataupun klien yang lain kepada pihak kita lah. Sebab kita dalam bidang services, dalam bidang perkhidmatan, integriti adalah amat penting. Okey, tu kiranya macam mana nak kekalkan momentum kita tu. Kalau kita faham kat sini, kita kena ada daily routine task kita. Daily task kita tu kita kena ada susun, ikut yang mana penting, yang mana tak penting lah. Macam tu lah, yang seterusnya lah. Okey, terima kasih Miss Malik. Kita nak terus kepada Cik Izhar pula. Boleh tak Cik Izhar share macam perancangan Cik Izhar untuk fix properties dekat Perlis? Sebab Cik Izhar fokus dekat Perlis kan. Kita nak tahu perancangan Cik Izhar. Okey, kita baru buka cawangan Perlis itu bulan 9 tahun lepas. So kita lebih kurang setengah tahun baru. Dan sehingga kini kita ada 23 orang perunding hartanah di Perlis. Dan saya menyasarkan sehingga Jun tahun ni kita boleh ada sehingga 40 orang perunding hartanah. Jadi perancangan saya ialah untuk membantu terutamanya fresh graduates. Sebab saya nampak sekarang punya business climate dia lebih kepada peluang kepada fresh graduates. Sebab kalau kita tengok marketing daripada apa yang kita dah buat 6 bulan untuk perunding hartanah Perlis, sebenarnya untuk kerjaya ini kita tak ada sempadan. Walaupun kita ada di Perlis, tapi kita boleh jual hartanah di Kedah, kita boleh jual hartanah di Penang. Jadi ini telah dibuktikan oleh RAN-RAN yang sedia ada. Jadi kalau macam tu, potensial untuk RAN-RAN Perlis itu sama juga macam RAN yang ada di Sungai Petani, sama juga dengan yang ada di Al-Ustaz. Jadi saya punya perancangan, kalau tanya saya punya perancangan ni macam tu. Bulan Jun nanti saya harap saya akan ada sehingga 40 orang perunding hartanah, dan kita akan mempelbagaikan produk. Maksudnya kalau sekarang lebih kepada kita menjual hartanah projek, tapi kita juga akan lebih memberi penumpuan kepada sub-sales. Kerana macam saya kata tadi, kita kena ada strategi dalam kita punya pekerjaan. Saya percaya kalau kita bercakap pasal fresh graduate, satu daripada kekangan ialah macam mana untuk bertahan sehingga dapat komisen. Jadi apa yang saya nak buat ialah kita cuba untuk bimbing supaya strateginya betul, supaya tak payah tunggu sampai bulan ke-4, bulan ke-5 baru nak dapat income, baru nak dapat komisen. Kalau kita buat betul, contohnya dengan kes-kes sewaan, dalam 1 bulan kita dah boleh dapat komisen, malahan mungkin kurang daripada 1 bulan. So kalau kita boleh mempelbagaikan macam ni, saya ingat semua RAN akan boleh survive. Tak kira RAN baru ke, walaupun RAN baru, yang menjadi persoalan sekarang ni, macam mana RAN baru nak bertahan. Tapi dengan strategi yang betul, RAN baru pun akan boleh survive dalam kerjaya sebagai perunding hartanah. Malahan akan dapat juga pendapatan yang selumayan dengan RAN-RAN yang lama. Okey, nampak dengar perancangan Cik Izhar. Perancangan jauh. Orang pandang ke depan. Jauh ke depan. Okeylah, kita nak ucapkan tahniah lagi sekali kepada Cik Izhar dan Miss Malik. Tapi kita pun tak nak lepaskan peluang nak mendengar bagi sedikit sepatah dua kata lah, orang kata ucapan. Mana tahu ada fans kat dalam sana. Okey, kita start dengan Miss Malik dulu lah. Silakan Miss Malik. Okey, so terlebih dahulu saya pun ucapkan terima kasih kepada fans ataupun kepada follower saya dekat luar sana. So thank you yang selalu support saya punya listing, support saya punya sales dekat sini. Tak kira kepada pihak panel lawyer ataupun pihak panel bank, pihak investor ataupun owner, vendor ataupun tenant, semua yang pernah berurusan dengan saya dan keep going berurusan
berurusan dengan saya sampai sekarang. Saya rasa almost 10 years lah lebih kurang. Lepas tu daripada segi perkhidmatan saya akan improve daripada semasa ke semasa lah. Okay. So thank you very much dan follow saya dekat FB Malili dan saya punya FB page malili.agent harta tanah, saya punya group Malili. Okay, so thank you very much everyone. Siap ada group. Ada group. Tapi Miss Mali ni sebenarnya famous juga. Dia kreatif, orang yang selalu buat video dan juga main TikTok kan? Betul. Mungkin nak share TikTok sekali? Okay, saya punya TikTok Malili. Kau yang nak follow, nak tengok. Ya, tengok like lah. Okay. Alright, Cik Izhar pula. Okey, mesej saya kepada dua kumpulan. Yang pertamanya kepada pencari-pencari kerja dan saya tujukan khusus kepada fresh graduate di Perlis. Kita sedang berkembang, Bits Properties sedang berkembang dengan pesat dan insyaAllah kita akan berpindah ke pejabat baru kalau tiada apa-apa halangan yang lebih besar, lebih luas dan dengan fasilitis yang lebih baik untuk ejen-ejen ataupun perunding hartanah di Perlis. Jadi kepada fresh graduate saya mengalu-alukan untuk join Bits Properties. Kita punya motto ialah memberikan perkhidmatan secara profesional dan berintegriti. Jadi dengan rejim latihan kita melalui Bits Academy, selalu kita ada latihan. Jangan takut, sertai kami akan latih dan insya-Allah tuan-tuan dan perempuan akan menjadi perunding hartanah yang berjaya. Mesej saya yang kedua ialah kepada penjual dan juga pembeli hartanah. Tak kira di Perlis, di Kedah, di Penang, seluruh Malaysia boleh guna perkhidmatan Bits Properties. Kita sekarang ni mempunyai hampir 100 orang perunding hartanah yang berdaftar dan kita memberikan komitmen servis kita profesional dan berintegriti. Itu kita punya komitmen dan saya rasakan sekiranya tuan-tuan tak mau pening kepala untuk berurusan jual beli hartanah, telefon kita, kontak kita Bits Properties, dia HQ di Sungai Petani, pejabat cawangan di Al-Ustaz dan juga di Perlis. Itu saja, terima kasih. Mungkin Cik Izhar boleh kongsikan Facebook page ataupun Facebook Cik Izhar sendiri ataupun dengan kontak WhatsApp untuk yang terus kontak Cik Izhar. Okey, kalau nak kontak saya tak mau bagi saya punya personal. Satu VP Perlis. Lepas tu dalam VP Perlis ni kita ada Trio Property, kita ada Queens Property. Boleh masuk dalam mereka punya Facebook page. Yang Queens ni buat macam-macam video lah, apa semua, live lah. Yang Trio pun sama juga. Ini ialah antara aktiviti ataupun inisiatif pemasaran kita. Jadi boleh kontak Queens Properties dan juga Trio Properties ataupun VP Perlis. Dan yang umumnya ialah Bits Properties lah. Okey. Okey, Nadia. Kita dah dengar panjang lebar Miss Mali dengan Cik Izhar cakap tadi. Tapi apapun kami juga mengalu-alukan anda semua yang ingin menjadi sebahagian daripada family Bits Properties. So, macam Cik Zahra dah bagi tahu tadi, kita ada cawangan dekat, kita ada HQ kita dekat Sungai Petani, kita ada branch kita dekat Al-Ustaz dan juga Perlis. Okey. Okey, terima kasih. Rasanya takat tu je untuk interview kita. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Cik Izhar dan Miss Mali. Terima kasih sebab meluangkan masa. Terima kasih kerana menjemput. Ya, okey. Okey. So, kita berehat sekejap. Kita kembali selepas ini. Okey, Nadia. Seperti biasa, kita ada hadiah untuk diberikan kepada mereka yang setia bersama kita, yang tonton daripada awal sampailah sekarang. Betul tu Fahana. Untuk minggu ni kami mencari 2 orang pemenang saja. Nak menang apa tu? Hadiah boleh ke nak menang ni? Sambal Propa. Ni untuk pemenang. Sambal Propa by Mak James. Pemenang untuk minggu ni. Anda akan dapat ni sambal. Boleh dimakan pada bila-bila masa saja. Makan Yang dengan penting nasi kena panas. Kalau nasi hujan, panas. kalau hujan, wush. Bertambah nasi dengan sambal ni. Okey, Okey, kita tengok soalan kita minggu ni, Nadia. Okey, soalan untuk minggu ini
pertama, berapakah purata bilangan wanita yang mengalami sindrom MRKH yang dikongsikan oleh Vicky dalam Rumah Fakta? Saya ulang, berapakah bilangan purata bilangan wanita yang mengalami sindrom MRKH yang telah dikongsikan oleh Vicky dalam Rumah Fakta? Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua, siapakah penerima anugerah Top Achiever VIX Properties bulan Januari? Kita ada 2 orang tadi. Yang pertama dan kedua, anda hanya cuma perlu berikan nama salah seorang saja pun kita dah kira aci lah. Okey. Kali ni saya tak nak bagi clue sebab kalau anda tonton kami daripada awal tadi sampai sekarang, jawapan memang dah ada dah dalam tu. Betul tu. So kena tengok daripada awal. Pasti ada jawapan. Betul. Tapi yang pasti syarat sah wajib macam biasa, kena follow dan like Facebook page VIX Properties dan juga subscribe VIX Studio YouTube channel kami. Kalau dah like, dah subscribe, barulah layak lah nak dapatkan hadiah. Okey, cepat-cepat tinggalkan jawapan anda sebab kami akan cari 2 je pemenang. Okey, pemenang akan diumumkan esok oleh admin kesayangan kami, Haziq Zulkifli dalam Gebang Hartanah yang akan disiarkan secara langsung dekat Facebook page kami VIX Properties pukul 4 petang. Pastikan macam biasa temu janji kita hari Sabtu 9 malam di The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Semestinya di mana? Facebook page kami VIX Properties dan juga YouTube channel kami VIX Studios. Okay, bye-bye semua. Bye, selamat minggu. Audition, kamera. Okay, MRKH ni ataupun nama penuh dia Mayor Rokatasi Kausterhausen. So maknanya dia adalah satu kondisi yang hanya dialami oleh orang perempuan lah. Satu situasi di mana seorang wanita tu dilahirkan tanpa rahim dan dalam faraj yang sempurna. Kepada top 2 achievers VIX Properties di studio bersama kami hari ini adalah tempat pertama dan tempat kedua, Encik Izahar dan juga Miss Mali.